Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Zu. Dalam video ini kita akan membincangkan bab 10, perimeter dan luas. Standard kandungan 10.2, luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Standard pembelajaran 10.2.2 menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Berikut adalah cara untuk menerbitkan rumus luas lelayang berdasarkan luas segi empat tepat. Di sini diberi satu segi empat tepat iaitu segi empat tepat A, B, C, D. Di sini kita dapat lihat ada satu lelayang iaitu E, G, F, H. Pada lelayang seperti yang telah kita pelajari dalam bab 9, lelayang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang iaitu di sini kita dapat lihat sisi EH dan juga FH adalah sama panjang manakala sisi EG dan juga FG adalah sama panjang. Okey, pada lelayang terdapat dua garis perpenjuru. Sekarang lihat garis perpenjuru yang pertama adalah DH. Okey, di sini dilabelkan sebagai A. Manakala perpenjuru yang kedua adalah EF. Okey, dan kita labelkannya sebagai B. Terdapat satu titik persilangan bagi garis perpenjuru yang bersilang ini, iaitu di sini dilabelkan T. Dan di T ini terdapat sudut tegak. Okey. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk menerbitkan rumus lelayang. Pertama sekali, okey, lihat pada luas segitiga yang berwarna purple ini. Luas segitiga EHT, okey, adalah 1/2 daripada luas segi empat tepat ECHT. Okey, ini adalah segi empat ECHT dan segitiga ini adalah separuh daripadanya. Okey, yang kedua kita lihat luas segitiga yang di bawah ini iaitu segitiga ETG. Segitiga ETG ini adalah 1/2 daripada luas segi empat tepat DETG. Okey, ini adalah segi empat DETG dan segitiga ini iaitu ETG ini adalah separuh daripada luas segi empat DETG. Okey, seterusnya kita lihat luas segitiga EHG. Okey, EHG yang berwarna biru ini adalah 1/2 daripada luas segi empat tepat DCHG. Okey, ini adalah segi empat DCHG dan segitiga ini adalah separuh daripada luas segi empat DCHG. Okey, kita lihat di sini ya. 1/2 daripada A. A ini adalah panjang perpenjuru ini, manakala B-nya adalah separuh. Jadi kita tulisnya sebagai B/2 iaitu separuh sahaja. Jadi untuk luas EHG kita dapatnya sebagai AB/4. Jadi di sini adalah AB/4. Sekarang kita lihat luas segitiga yang seterusnya iaitu segitiga FHD. Okey, yang berwarna biru ini. Okey, luas segitiga FHG ini adalah 1/2 daripada luas segi empat tepat ABHG. Okey, segi empat inilah. Jadi 1/2 darab A. A adalah panjang perpenjuru yang menegak ini dan kita darabkan dengan B/2. Okey, B/2 adalah B adalah perpenjuru yang ini dan kita bahagikan kepada 2. Okey, jadi kita akan dapat luas segitiga FHG ini adalah AB/4. Sama seperti luas segitiga EHG. Sekarang kita lihat luas lelayang EHFG adalah hasil tambah luas segitiga EHG iaitu di sebelah kiri ini dan luas segitiga FHG yang di sebelah kanan ini. Jadi luas lelayang EHFG
okey, adalah AB. AB ini per 4 tambah AB per 4 yang di bawah ini, dan kita akan dapatnya sebagai 2AB per 4. Okey, AB tambah AB akan dapat 2AB. 4 tambah 4 akan jadi 4. Sekarang kita permudahkan. Okey, 2 bagi 2, 4 bagi 2 dan kita akan dapat AB per 2. Jadi AB per 2 ini adalah 1/2 darab AB. Jadi di sini rumus yang diterbitkan adalah luas lelayang EHFG sama dengan 1/2 darab A darab B. Di mana A ini adalah panjang perpenjuru yang menegak ini, manakala B adalah panjang perpenjuru yang melintang ini. Okey. Di sini kita dapat buat rumusan bahawa luas lelayang sama dengan 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjuru. Okey, ini AB ini adalah hasil darab dua perpenjuru. Sekarang kita lihat bagaimana rumus luas lelayang diterbitkan berdasarkan luas segi empat tepat. Di sini kita dapat lihat ada satu segi empat tepat, okey, garisan yang berwarna biru ini, dan di dalamnya ada satu lelayang. Okey. Garis putus-putus ini adalah garis A, iaitu perpenjuru 1 ataupun panjang bagi segi empat tepat ini. Manakala garis putus-putus yang kedua ini adalah garis B ataupun perpenjuru yang kedua, ataupun kita panggilnya sebagai lebar bagi segi empat tepat ini. Sekarang lihat, kita potong di bahagian atas lelayang ini. Okey, bentuknya segitiga dan kita keluarkan segitiga tersebut. Segitiga ini kita akan isi di kawasan yang kosong ini. Okey, seperti ini. Seterusnya, kita akan potong segitiga di bahagian bawah lelayang ini. Okey, kita keluarkan segitiga ini. Dan segitiga ini kita akan isikan di bahagian yang berwarna putih ini. Okey, sekarang yang terhasil adalah segi empat tepat. Saiz bagi segi empat tepat ini adalah 1/2 daripada segi empat tepat yang asal. Jadi di sini kita dapat rumuskan luas lelayang sama dengan 1/2 darab okey, A. A ini adalah panjang segi empat tepat ataupun perpenjuru 1 darab dengan B. B ini adalah lebar segi empat tepat yang asal ini ataupun perpenjuru yang kedua. Okey, jadi luas lelayang sama dengan 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjuru. Hasil darab panjang dua perpenjuru ini sebenarnya adalah luas bagi segi empat tepat. Sekarang kita lihat contoh 1 dari latih diri 10.2b buku teks muka surat 236. Soalan yang pertama, tulis satu ungkapan untuk mewakili luas setiap bentuk berikut. Soalan D. Diberi satu rajah lelayang. Lihat di sini. Garis putus-putus ini adalah perpenjuru 1. Okey, dilabelkan dengan S. Manakala garis putus-putus ini adalah perpenjuru yang kedua, iaitu nilainya adalah T. Sekarang kita lihat cara untuk menulis ungkapannya. Luas lelayang sama dengan 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjuru. Perpenjuru yang pertama iaitu yang melintang ini nilainya adalah S, manakala perpenjuru yang menegak ini nilainya adalah T. Jadi kita lihat di sini ya, sama dengan 1/2 darab S, perpenjuru yang pertama, darab T, perpenjuru yang kedua. Jadi ungkapan yang terhasil adalah 1/2 ST. Soalan 2, hitung luas bagi lelayang yang berikut. Soalannya, okey, di sini kita lihat ada satu lelayang, okey. Di bawah ini dilabelkan dengan 18 cm, manakala yang menegak ini dilabelkan dengan 29 cm. Cara penyelesaiannya, luas lelayang sama dengan 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjuru. Okey, kita lihat di sini ya, ini adalah perpenjuru yang pertama iaitu 18 cm. Manakala garis yang menegak ini adalah 29 cm. Jadi luas lelayang sama dengan 1/2 darab 18 darab 29.
Okey, 18 adalah panjang penjuru ini, 29 adalah panjang penjuru yang menegak. Jadi jawapannya adalah 261 cm persegi. Seterusnya kita lihat cara untuk menerbitkan rumus luas trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Okey, di sini ada dua buah trapezium, iaitu trapezium yang berada di sebelah kanan dan trapezium yang berada di sebelah kiri. Seperti yang telah kita pelajari, trapezium mempunyai dua sisi yang selari. Di sini kita lihat sisi yang di atas ini dan sisi yang di bawah ini adalah selari. Jika sebuah trapezium yang sama dilukis bersebelahan yang asal, sebuah segi empat tepat terbentuk. Okey, bentuk bagi trapezium ini adalah sama. Apabila kita lukis trapezium yang sama bentuk ini bersebelahan, okey, jadi sebuah segi empat tepat terbentuk seperti dalam rajah ini. Okey, di bawah ini adalah panjang tapak A tambah B dan di sini adalah tinggi bagi trapezium. Okey, rumus bagi luas segi empat tepat adalah panjang tapak darab tinggi. Maknanya di sini panjang tapak A tambah B darab dengan tinggi. Okey, luas satu trapezium adalah separuh daripada luas segi empat tepat. Jadi formulanya adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Panjang tapak dalam rajah di atas adalah A tambah B. Okay, jadi luas bagi satu trapezium adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okey, panjang tapak ini A tambah B. Jadi rumus bagi trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari darab tinggi. Okey, A tambah B adalah sisi yang selari. Sekarang kita lihat cara yang kedua untuk menerbitkan rumus luas trapezium berdasarkan luas segi empat selari. Okey, di sini terdapat dua buah trapezium, iaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Okey. Jika sebuah trapezium yang sama dilukis bersebelahan yang asal, sebuah segi empat selari terbentuk. Okey, kita akan gerakkan trapezium yang di sebelah kiri ini ke bahagian kanan. Okey, lihat. Okey. Lihat, terbentuk sebuah segi empat selari. Untuk segi empat selari, terdapat sepasang garis selari. Okey, garis yang di atas ini selari dengan garis yang di bawah ini. Manakala garis yang di sebelah kiri ini selari dengan garis yang berada di sebelah kanan ini. Okey, sekarang kita lihat. Okey, ini adalah tinggi bagi trapezium. Okey, di sini terdapat sudut tegak dan ini adalah tingginya. Manakala di bawah ini adalah panjang tapak bagi trapezium ini, iaitu A tambah B. Okey, untuk luas segi empat selari sama dengan luas segi empat tepat, iaitu panjang tapak darab tinggi. Luas bagi satu trapezium sama dengan 1/2 daripada luas segi empat selari ataupun luas segi empat tepat. Okey, jadi luasnya adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey, panjang tapak adalah A tambah B. Jadi luas satu trapezium adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Jadi rumus yang terhasil adalah luas trapezium sama dengan 1/2 darab hasil tambah dua sisi yang selari darab tinggi. Sekarang kita lihat contoh soalan yang ketiga. Soalannya dari latih diri 10.2b dari buku teks muka surat 236. Soalan yang pertama, tulis satu ungkapan untuk mewakili luas setiap bentuk berikut. Okey, ini adalah bentuk trapezium. Di atas ini adalah garis selari P dan di bawah ini adalah garis selari Q. Tingginya adalah R. Jadi kita boleh tulis luas trapezium sama dengan 1/2 darab hasil tambah dua sisi yang selari darab tinggi. Okey. Sisi yang selari di sini adalah P dan juga Q. Jadi luas trapezium sama dengan 1/2 darab P
P tambah Q darab tinggi R. Jadi ungkapan tasik adalah 1/2 dalam kurungan P tambah Q darab R. Contoh yang keempat, hitung luas bagi trapezium yang berikut. Soalan A. Bagi trapezium ini, garis selari yang pertama adalah 13 cm, garis selari yang kedua adalah 21 cm, tingginya adalah 15 cm. Jadi luas trapezium ini adalah 1/2 darab 13 tambah 21, iaitu garis selari yang pertama ditambah dengan garis selari yang kedua, kemudian didarabkan dengan tinggi iaitu 15 cm. Jadi di sini kita dapat 1/2 darab dengan 34 darab 15 cm. 13 tambah 21 adalah 34. Jadi jawapan kita adalah 255 cm persegi. Untuk soalan B, garis selari yang pertama iaitu 14 cm. Di bawah ini adalah garis selari yang kedua iaitu 23 cm. Tinggi trapezium ini adalah 11 cm. Jadi luasnya sama dengan 1/2 darab 14 tambah 23, iaitu garis selari yang pertama ditambah dengan garis selari yang kedua, kemudian didarabkan dengan tinggi iaitu 11 cm. Kita akan dapat 1/2 darab dengan 37 darab dengan 11 cm. 14 tambah 23 hasilnya adalah 37. Jadi jawapan untuk luas trapezium ini adalah 203.5 cm persegi. Itu sahaja perkongsian video untuk kali ini. Semoga mendapat manfaat.